Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah minggu ni satu tajuk khas berkaitan dengan PAK 21. Okay. Tajuk ni dia tidak disebut secara khusus di dalam kuasa online. Okay. Tapi dia penting sebab dia menjadi satu benda penting untuk guru-guru di Malaysia. Kalau guru lain tak ada. Kalau tak samalah sebab setiap negara ada dia punya falsafah pendidikan dia. Jadi macam di Malaysia ni kita sebab dia bermula pada zaman Datuk Seri Mahathir Khalid, dia memperkenalkan PAK 21 ni bukan sebab politik ke apa, sebab dia memang arus berdana dunia, dia panggil education 21st century education. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, saya nak cuba kita tengok video ni sekejap. Kalau tak dengar beritahu saya nak tukar stick. The pace of change is staggering. Schools, regions, entire countries are turning education on its head and redefining the experiences of students and of teachers. The impact is felt by millions of children and their families around the world. Let's consider for a moment the world in which they live. A world with so much knowledge it's hard to grasp. People are creating 2,000 websites every hour. They are uploading 35 hours of video every minute and watching 2 billion YouTube videos every day. By the time they leave school, teenagers average nearly 1,000 Facebook friends. They connect with people thousands of miles away as if they were in the same room. They consume, produce, and communicate information in previously unimaginable ways. They truly are the children of a globalized world. And where are they heading as they grow up? To a hyper-connected world with more people and fewer resources. A busy and competitive world full of uncertainties. A workforce that is more mobile and better qualified than ever before. And careers that span multiple jobs, positions and skill sets, some of which haven't been invented yet. In response, education leaders are making big changes, building 21st century skills, using enabling technologies, and personalizing learning to engage students in diverse and creative ways. In South Korea, schools are switching to digital textbooks so students can study anytime and anywhere, with online hours recognized as school attendance. In Denmark, students are using the internet while taking exams. They can access any site they like, even Facebook, as long as they don't message each other or use email. In the USA, ultra-personalized learning approaches allow students to create their own individual schedules. Their interests and performance are logged daily to generate playlists of learning options, with teachers' time freed up to mentor and supervise students.
Learning can happen anywhere and everywhere. That's why some Australian schools are pushing learning beyond school walls, where internships with local organisations are a fundamental part of each student's learning plan. Distance learning programs are connecting seriously disengaged students with online learning communities and personal mentors to help them rediscover their love for learning. The opportunities for 21st century education are immense. These examples point the way to ensuring that tomorrow's workers, parents and citizens are more creative problem solvers, better communicators and lifelong learners. To make sure that change happens on a massive scale, we need to make big changes. That's why we've designed the new Australian Curriculum Online, supported by interactive, constantly updated digital resources, structured around students' and teachers' needs. And it's why we now have national professional standards for teachers and principals that make sure they meet the needs of 21st century learners. But that's just the beginning. Join us as we broaden this debate and connect educational pioneers and thought leaders across Australia and the world. Okay, dengar? Dengar, okay. Okay, dengar. Dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay, so tadi kita tengok satu video berkenaan dengan 21st century education. Okay, jadi benda ni dia bukan di Malaysia je. Jadi sebab tu bila dia ubah ke Malaysia punya situasi, dia jadi PAK 21 lah, sebab dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab dia panggil التعليم في القرن الحادي والعشرين. التعليم والتعلم. Kalau di mesti dia guna istilah PMP. Di sekolah dia panggil PDPC. Okay. AK21 lah. Cuma kadang-kadang dia ubah jadi Pak Z tu sebab nak bagi senang sebut. Okay. Apa ni send to ultimate ni tema saya ni. Jadi ini kalau tengok ni semua faham kan, 21st century ni sebelum adanya PK21 dah ada dah company ni. Ni company wayang lah. Company tengok wayang ni. Okay. Okay. Ini anugerah ni dah ada daripada mula diperkenalkan zaman Dr. Mazili jadi menteri lah. Rasanya masih diteruskan ataupun tidak saya tak pasti. Jadi sebenarnya kita pun yang jadi guru-guru sekolah ni sebenarnya macam mana nak terpilih sebagai ID Wira ataupun ada anugerah ni. Sebenarnya kalau antum semua tengok Google je lah, Google akan jumpa beberapa web ataupun blog yang saya dah share sebelum ni dalam WhatsApp group. Bahasasyurga.net, Cikgu Syahmi, beberapa blogger, YouTuber yang dia orang ni kreatif. Kreatif share bahan-bahan tu dalam YouTube, dalam blog, dalam web, dan apa-apa media dah, IG dan sebagainya, menyebabkan dia punya viewers dia ramai. Kemudian pengaruh dia besar. Jadi itulah antara sebab-sebab macam mana dia orang ni terpilih mendapat anugerah ni lah. Jadi jika kreatif, kita bukan buat ni, kita bukan share benda-benda ni untuk dapatkan anugerah ni. Kita share ni sebab kita buat kita sebab kita passion kita minat kita untuk kita share. Jadi bila orang dapat manfaat daripada benda kita share, kita rasa seronok.
dia pun dari segi agama pun dia menjadi satu amal jariah kita. Ya. Kemudian bila kita mati, benda tu digunakan, dia akan jadi amal jariah sampai bila-bila. Sebab internet ni insya-Allah dia akan jadi satu benda yang berterusan, kita pun tak tahulah. Benda tu selagi ada, dia ada. Okay. So saya galakkanlah jika ada bahan-bahan kreatif, nasyid, letaklah satu apa benda lah, apa-apa platform yang sesuai. Ini dinamakan benda-benda yang kita share tu, yang free dan kita tak letakkan hak cipta. Kita boleh share, orang lain pun boleh guna. Dia akan jadi satu dipanggil OER. OER ni ialah Open Education Resource ataupun sumber pembelajaran terbuka yang melibatkan web, e-book, YouTube dan sebagainya. Okay. Ini tak apalah, apakah PAK 21 elemen penting ini. Bahan-bahan ini saya buat bengkel di antara di kuis di Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa dengan Accessco dan sebagainya. Ini tak payahlah. Ini antara bahan-bahan yang saya buatlah. So nanti saya akan share PowerPoint ni dalam WhatsApp group. Nanti jika antum rasa boleh pula jadi trainer, ambillah bahan ni, modify lah. Tak apa. Saya benarkan. Nanti boleh jadi trainer. Okey. Dalam PAK 21 ni, dia tak adalah satu tajuk khusus dalam kos online tu. Kos online tu dia hanya melibatkan generik asas ataupun teori asas dalam PDPC. Tapi PAK 21 melibatkan teori khusus agak terkedepan jika kita bandingkan dengan negara lain. Malaysia telah begitu laju ke depan melaksanakan PAK 21. Jika saya nak share berkenaan dengan contohnya negara-negara Arab, mereka masih di peringkat falsafah. Mereka tak ada contoh PAK 21 nak laksanakan macam mana. Kalau di Oman, pelajar Oman yang buat PhD, dia orang masih di peringkat macam falsafah pendidikan negara secara umum. Macam di Malaysia dia dah ada dah. Apakah dasar PAK 21, dasar kerajaan, nak laksanakan daripada mana, bermula tahun 2000 sampai 2100. Fasa dia ada 4 fasa, pembudayaan, sudah ada 4 fasa, boleh tengoklah internet. Lepas tu macam mana nak dimasukkan di dalam apakah elemen asas dia, macam mana dimasukkan dalam lesson plan, apakah aktiviti dia. Jadi gambar yang saya share ni PAK 21 ni, ini ialah dalam internet ni, banyak ni. Google je. Jadi kalau tengok kat sini, apakah itu pelajaran abad 21? Ada dalam ni, pendidik2u.com. 26 perkara yang perlu anda tahu dalam PAK 21 ni. Pembelajaran abad ke-21. Cuma dalam bahasa Melayu lah. Kalau jenis bahasa Arab tu jumpa sebab orang negara Arab dia orang tak begitu menyeluruh lagi. Belum begitu komprehensif berkenaan dengan PAK 21. Okey. Di dalam dokumen kementerian digunakan istilah bahasa Inggeris, hot seat, fan and pick. Dia dah letak dah contoh ni secara umum lah. Kita boleh ambil, tak sebenarnya benda ni bukan Quran. Kita boleh ubah sesuai ikut kesesuaian pelajaran kita dan juga berdasarkan aktiviti pelajar lah ataupun tahap pelajar. Kalau pelajar tu lemah, kita kena banyakkan step sikit, kita kena slow sikit, gitulah. Nabi pun cakap khatibunas ala qadri unqulihim. Kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok dulu tahap dia macam mana. Cuma macam saya sebut minggu lepas, dalam buku teks bahasa Arab KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5, tingkatan 5 belum cetak lagi lah. Sebenarnya dia dah tingkatan 4 dah cetak, tingkatan 5 masih dalam proses. Di setiap bab, di hujung bab tu dia dah letak aktiviti yang khas berkaitan dengan PAK 21. Dia dah terjemah dalam bahasa Arab. Nak beli buku tu boleh tengok. Okay. Boleh ambil istifadah lah daripada buku tu dan kita pun boleh belajar.
Okey, kalau kita Google, PAK21 dia keluar macam ni. Mana kalau kita Google lagi, aktiviti PAK21, dia keluar. Ada yang kata 15, ada yang kata 20, ada yang kata 60, Bilangan tu tak tetap. Bilangan tu berdasarkan kreativiti. Dia boleh jadi 100 pun. Kadang-kadang kita jumpa dia tulis 101. Dia tak sebenarnya 101. 101 tu macam orang buat buku lah. Dia nak pelaku buku dia. Dia pun buat ayat 101 petua. Kenapa bukan 100? Kalau buat 101 tu nampak impresif sikit kan. Ataupun 99. Sebab dia nak ambil 99 Asmaul Husna contohnya lah. Okey, ni aktiviti pembelajaran abad ke-21. Sumber pendidikan.com. Cikgu Suhaimin. Cikgu Suhaimin ni salah seorang orang yang aktif lah dalam PAK21. Sistem guru online. Cikgu Suhaimin. Mesh and Mind. Cikgu Suhaimin dia banyak buat hal gitu. Dia ambil istilah-istilah tu daripada kementerian, dia ubah suai dan dia kreatif lah. Dia buat dalam bentuk infografik sendiri. Jadi hak cipta dia. Dia orang refer kat dia. Kalau boleh kita je buat macam tu. Jadi 26 perkara yang perlu anda tahu dalam PAK21. Ini dokumen kementerian. Dalam slide share pun ada. Kemenjadian murid. Dia ada dipanggil framework untuk murid itu menjadi murid. Murid itu tidak menjadi kucing, tidak menjadi arnab dan sebagainya. Ini pengetahuan, kompetensi, perwatakan kan. 47 Cikgu Suhaimin. Mimbar kata, minta maaf lah, ada gangguan suara anjing di sini dapat 21. Sini ada aktiviti Think, Pay and Share, pembelajaran abad ke-21. Okey, ni abad 21. Okey. Kalau tengok sini ada 4 C. Cuba sebut apa C dia? Communication, Collaboration, critical thinking, creativity. Creativity ya. Tapi lepas ni boleh Google lagi. Kementerian dia upgrade dia jadi 6C. Bukan 4C, 6C. Okey. Sekejap saya nak tengok sini. 6C kat sini. PAK21 6C ya. Dia ada dalam ni. Okay, saya share balik Cikgu Suhaimin ni lah. Saya tutup ni, saya ambil Cikgu Suhaimin ni. Ni yang latest lah. C tu pun bukan C apa. C bukan Quran. Jadi dia ubah lah. Dia buat apa C pun. Ya. Yang penting jangan dapat C dalam periksa. Itu masalah. Markah dia pun saya kena straight ni. Saya bagi A semua kan. Dia bagi shokolater pula. Saya kena tekuk sikit lah. Ada lah akan dapat A tolak. Tak semua A lah dapat A. Nanti saya kena jawab pula. Masa hidup saya pula kena jawab. Jadi saya buat soalan pun sebenarnya soalan kuis tu bukan soalan senang nak bagi markah. Dia dah memikir juga nak menjawab tu. Jadi kalau ada anak tu pastikan anak tu tidur dulu lah sebelum jawab. Dan nanti pula anak menangis. Yang di kedua tak dapat. Yang nak jawab tak terjawab. Mana okey. Okey, saya share ni lah. Mana present now. Mana present now ni? Window. Present now, entire screen. Okey. Nampak ni web ni? Nampak Nampak doktor, nampak. Okey. Nampak doktor. Okey. Ni Cikgu Suhaimin Asalnya dia dah buku, kamu carilah. Ni dia dah siap dah. KSSR semakkan.
Utama bahasa Melayu, utama 1, semakan KSSR, terkini. Tengok tu PDPA bahasa Melayu. Kadang-kadang kita mengajar bahasa Arab, tapi kita boleh tengok contoh PPAK bahasa Melayu sebab bahasa tu pengajaran dia sama aja. Cuma yang bezanya bahasa. Ini dia bahasa Melayu. Kita boleh tengok contoh bahasa Melayu, mengajar macam mana, bahasa Inggeris macam mana. Kalau ada yang bahasa Tamil boleh tengok sebab apa? Sebab bahasa Arab ni dia guna huruf lain kan. Ada yang jadi masalah sebab huruf. Jadi kita boleh tengok benda tu. Ni penulis, ni penafsir, tak apalah. Jadi kat sini tadi kita tengok communication. Jadi apa dia C tu? C yang pertama critical thinking, pemikiran kritis. Senang dia dah buat dah dalam bentuk apa? Apa ni grafik kan? Apa itu critical thinking? Pemikiran kritis. Sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan satu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Jadi bila kita mengajar bahasa Arab, kita bukan mengajar dia supaya dia boleh cakap Arab saja ataupun untuk berhabis silibus saja. Kita mengajar dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia, dia ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah, dia boleh adapt dengan environment. Itu dia ada panggil critical thinking. Cuma kita integratekan cara-cara untuk dia menjadi kreatif itu dalam pembelajaran bahasa. Aktiviti bahasa tu, di samping dia mendapat bahasa, dia mendapat menjadi critical thinking. Yang kedua, creative thinking, pemikiran kreatif. Iaitu kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Macam inilah. Sebenarnya dalam Islam pun itulah. Kita bukan nak lahirkan orang jadi taklid. Kita nak, kalau boleh nak jadi mujtahid. Jadi nak jadi mujtahid kan creative thinking lah. Collaboration. C, yang ketiga adalah kolaborasi. Collaboration. Kolaborasi adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Okay? Ini ialah salah satu dipanggil teamwork. Sebab education, 4 pillars of education, yang keempat tu ialah ability to learn, ability to know, ability to live with others. Sebab dia boleh berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain. Jadi dia tak adalah sikap pentingkan diri dan sebagainya. Yang kalau kita lihat nilai-nilai itu semakin terhakis daripada masyarakat kita sekarang. Kemahiran berikutnya communication. Jadi dia boleh berinteraksi, dia tak hidup dalam dunia dia sendiri. Ini C yang lagi dua ni yang ialah karakter, yang tak ada tadi dalam 4C tu, dia ada 6. Karakter, tingkah laku, moral, integrity. Terusnya country. Jadi C yang dua lagi C tu ialah character and country, cinta akan negara, patriotisme. Jadi 6C lah. Okay. Saya dah share dalam WhatsApp group tu, jadi tengoklah. Jangan sayanglah dia ni rajin, dia share. Tapi kita tak ni lah. Boleh subscribe YouTube dia, boleh subscribe ke sini. Bahan-bahan dia dah banyak ni, 47 aktiviti ya. Kita tengok sini 47. Walaupun 2017 kat sini. 47 aktiviti, apa dia aktiviti dia. Dia dah letak dalam ni lah. Fan and pick, gallery walk. Dia dah letak dah apa khutuat dia. Hot seat, role play, peta editing. Kan? Banyak tu. 47 tu, dia dah letak 47 gambar kat sini. Team interview, team project, rotating review, 3-step interview. Ya. Sebab dia rajin kan. Ini satu perkongsian yang amat baik oleh Cikgu Suhaimin kepada para guru kan, yang mana boleh memanfaatkan guru-guru bahasa Arab. Okey, saya share balik. Saya kembali semula kepada, jadi kena bacalah. Baca ni untuk menjadi guru
bukan saja untuk jawab kuis. Kuis tu ada dalam kuis tu. Okey. Okey, ni 4 C, tadi 6 C ya. Apa lagi yang lagi 2? Communication, collaboration, critical thinking, creativity, apa yang lagi 2? Country. Character, country. Okey. Jadi nanti kalau nak jawab kuis, tengok balik video yang 1, 2, 3, video keempat. Kalau ada COVID baru jawab. Okey. Okey. Jadi sebenarnya 6 tu yang tadi 4 tu asal dia sebelum tambah lagi 2 tu, dia berbalik kepada ni lah. Dalam 21st century learning ni, dia punya prinsip utama dia berpaksikan kepada student centered learning. Ya. Kalau dulu semua guru pembelajaran berpusatkan guru, sekarang pembelajaran berpusatkan pelajar. Guru adalah facilitator, pemudah cara. Ya, bukan lagi guru sebagai pengawal, kontrol, kuasa autonomi, kuasa diktator. Ya. Instruction should be student centered. Pembelajaran patut menjadi berpusatkan pelajar. Education should be collaborative. Patut melibatkan kerjasama. Learning should have context. Sebab tu dalam DSKP, tajuk bahasa Arab yang diajar, tajuk yang kita ajar, dia melibatkan situasi semasa. Sesuailah dengan tariqah mubashirah, tariqah ittisaliyah, itulah pembelajaran bahasa tu. Schools should be integrated with society. Jadi adalah pembelajaran juga harus melibatkan masyarakat. Okey. Mungkin saya tak ingatlah share kat saya ni lah salah satu kelas bahasa Jepun di Jepun, bukan di Malaysia, di Jepun ya. Saya tak ingat kat mana ni, kat Tokyo ke, di Tokyo ataupun di Kyoto yang saya pergi 2014. Ya, kolaboratif lah tu, nampak kan? Kat depan tu cikgu hanya pegang ada komputer dengan LCD. Yang lain tu nampak tu buku, penuh buku depan tu. Dan buku tu, dia belajar bahasa Jepun, tak ada apa satu terjemah, semua tu dari Jepun. Tak kerti apa tu. Mangkuk ayun semua tu duduk dalam tu. Tapi dia cuba baca. Dia tengok tu, dia tak kerti baca. Dia tak kerti baca. Macam mana dia nak paksa diri dia? Boleh, pertama dia paksa diri dia. Yang kedua dia ikut guru. Guru pun baca. Bila guru baca, dia ikut. Lepas tu dia nak tengok kat mana yang dia baca, dia tengok kawan sebelah. Jadi kawan sebelah tu lah bantu dia. Dia akan latih to be sampai dia lulus. Level 1, dia akan nak level 2, level 3 dah. Dia ada 6 level. Kalau tak silap saya lah. Sampai ke advance. Ini bahasa Jepun. Yang kalau kita tengok kat sini ada ni macam-macam negara ada kat sini. Orang putih ada orang. Yang ni bukan Jepun ni. Ni daripada China, Korea dan sebagainya. Okay. Dan taklah ada guna multimedia banyak sangat. Dia lebih pada latih to be ni. So latih to be ni melibatkan tu lah kolaborasi 4C, 6C dia ikut dah 4C yang asas tu lah. Okay. Ni dah ni at-tawasul, communication, at-ta'awun. Kalau tengok gambar tadi nampak kan dia terpaksa kolaborasi. Sebab tu dalam PK21 dia bukan melibatkan susunan kerusi tu. Dia walaupun sekarang dalam norma baharu kena duduk berasingan, tapi aktiviti masih boleh melibatkan kumpulan. At-tawasul, at-ta'awun, al-ibda', an-naqdi. Tadi ada karakter as-suluk, as-suluk, perangai, al-watan, negara. Ni 21st century learning. Kalau 21st century education memang tak boleh lagi daripada learning. Ini asal dia. Literacy. Literacy ni dipanggil cilik huruf. Boleh baca, boleh tulis. Student centered. Skill, lebih skill. Kan, ini mesti skill lah. Ini ada benda-benda penting yang perlu ada dalam output, hasil dalam kandungan pembelajaran dan juga output. Pelajar kita bila dia habis belajar, dia boleh
kuasai benda-benda ni. Okey. Pembelajaran abad ke-21 ni banding beza. Berdasarkan murid, kolaboratif, dulu pengetahuan, kemahiran, dulu kandungan je, sekarang dia akan proses. Pelajar kena masuk dalam proses tu dia belajar. Kalau dulu dia terima je apa guru cakap. Kemahiran asas tinggi. Okey. Cuma ini saya ada ni sikitlah. Kadang-kadang terlalu tinggi pun jadi masalah lah. Buku pembelajaran sains kan kadang-kadang tak sesuai, terlalu tinggi. Darjah 4. Patutnya dulu yang saya ingat tajuk tu saya belajar masa tingkatan 1. Ni darjah 4. Jadi itu kementerian kena tengoklah macam mana. Praktikal, kemahiran hidup, perkumpulan, komuniti, penteksanan formatif. Kalau dulu dia lebih banyak exam oriented, tapi masih exam oriented lah. Tapi sekarang kementerian dah mula berubah sebab COVID dan sebagainya. Dia lebih pentaksaran formatif. Oleh pihak dia lebih bukan pentaksaran untuk menghukum, pentaksaran untuk supaya pelajar dapat memperbaiki diri. Dia lebih dapat improve dia punya skill dia, pengetahuan dia. Belajar untuk kehidupan, bukan belajar untuk degree, belajar untuk kehidupan. Okey, ciri-ciri yang perlu ada pada pendidik. Ni tak payah jawablah ni. Ni saya buat ni untuk bengkel. Tapi dalam kelas nanti mungkin boleh guna Mentimeter lah. Cuma masalahnya kena masuk dalam mak-mak lah. Sebab dalam sekolah tak boleh guna handphone. Okey. Ni daripada sekolah. Sini. Kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi, literasi maklumat, celik maklumat, literasi teknologi. Dalam PAK 21, abad 21 memang tak boleh lari, dia memang kena tahu teknologi lah. Sebab semua guna, kalau ni semua guna handphone belaka. Semua touch screen. Flexibility, inisiatif, ini semua ni lah. Ini guru sebenarnya. Ini asas untuk murid. Sebenarnya guru pun kalau kita target ni untuk murid, kita pun kena kuasai lah benda ni. Kita tak boleh lari daripada asas ni. Ciri-ciri guru abad ke-21. Okey, menguasai subjek. Dalam bahasa Arab, kita lah kalau kita mengajar nahwu, kita kena kuasai lah nahwu dan saraf tu. Kalau kita salah nahwu, payahlah kita nak mengajar. Mahir berketerampilan, pedagogi, PMP. Memahami perkembangan murid. Kena tahu murid tu macam mana situasi dia. Kena tahu psikologi dia dan sebagainya. Psikologi pembelajaran, perkembangan murid lemah, murid pandai, murid sederhana, kaunseling. Jadi guru sebab tu kena ambil subjek kaunseling. Tengok murid tu murung, kita mengajar je. Tengok murid tu boring, kita mengajar je. Yang penting habis syllabus. Kita bodoh lah macam tu. Tengok kita mengajar murid tu buat tak peduli, ataupun rupanya dia sakit, ataupun dia ada masalah lain, masalah duit ke, tak makan ke apa ke. Jadi kita jadi guru nak mengajar bahasa Arab, kita bukan kena fikir bahasa Arab. Bukan bahasa Arab saja yang kita kena fikir, benda-benda kita kena fikir. Menggunakan teknologi ni, tengok sekolah lah. Kalau mengajar di Sabah Sarawak, Sabah Sarawak kat sini pun internet pun tak ada, apa pun tak ada. Kadang teknologi ni last sekali. Tak semestinya menggunakan teknologi pembelajaran menjadi bagus. Tak guna teknologi yang bagus, guna aktiviti. Yang penting kita kreatif. Okey, ini tengoklah nanti ni kita tengok balik ni antara YouTube. Saya dah share dah dalam tu. Dengar tak suara? Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar ke? Tak dengar. Tak dengar saja.
Okey, okey. Tu so yang tadi adalah berkaitan dengan PK21. Dengar? Dengar tu. Okey. So ni taksonomi lah. Cuma kita ni taksonomi belum ni ada dua. Dia ada yang versi lama dengan versi baru ni, remembering, understanding, applying. Ni dia punya tingkatan-tingkatan lah. Maksudnya yang atas tu dia boleh create sendiri. Cuma macam-macam version lah. Dia buat ni berkaitan dengan digital. Jadi dia ada belum taksonomi untuk thinking, untuk berfikir, kemudian untuk digital. Cuma kita sebagai orang Islam ni kadang-kadang kita boleh fikir kat mana kita nak letak kita punya iman, ihsan tu kat mana. Jadi kita mungkin boleh buat taksonomi kita sendiri lah. Jadi tak perlu letak nama belum tu letak nama sendiri lah. Azrai punya taksonomi ke apa ke nasib lah. Nanti saya share ni. Nanti saya share PowerPoint ni. Dalam dia ada link apa definisi PK21. Kes penerangan PK21 ni pun dah ada buat oleh KPM. Panduan penulisan RPH, 47 aktiviti contoh abad bahasa Inggeris. Contoh-contoh ni yang bahasa Inggeris, bahasa Arab ni saya dah letak ada dalam tu. Dalam PowerPoint ni dan juga saya dah share dalam WhatsApp tu. Kemudian ada sekolah-sekolah buat berjaya tak PK21 ni ada buat penilaian oleh pihak JPN Johor. Okey. Ini self assessment lah. Kadang-kadang ini ada yang kata 3, ada yang kata 5. Sebab pelajar pun ada macam-macam. Ada yang visual, ada yang dia lebih cepat
belajar melalui pendengaran, ada yang pergerakan. Kalau boleh PAK 21 melibatkan kesemua ni sekali, ya. Dan juga mungkin kita boleh tambah, kita boleh learning style ni kita boleh buat kita punya model kita sendirilah, Nah, inilah yang saya sebut tadi. Dia bermula tahun 2000, kan? Dilancarkan tahun 2000 PAK 21 selama, jadi kalau 100 ni satu abad 100 tahun lah, jadi sampai 2100. Tapi target kementerian menjelang tahun 2020 semua sekolah telah membudayakan. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang tahun 2020 boleh dikatakan semua sekolah dah boleh faham apa itu PAK 21, melibatkan faham, laksana, semua dah laksana, amal, kongsi. Jadi kalau kita lihat guru-guru yang berkongsi tentang PAK 21 yang dilaksanakan telah ramai. Tapi masih ada ruang untuk kita menyumbang dan kita kreatif, terutamanya melibatkan bahasa Arab yang masih boleh ditambah baiklah, Kalau boleh kita tengok siapakah adiwira bahasa Arab. Kita tengoklah daripada graduate daripada Bachelor of Education di sini. Jadi pembelajaran abad ke-21 bukan sedangkan merujuk kepada penggunaan gadget, perkakasan dan perisian terkini teknologi ICT dalam bilik darjah. Sebenarnya pembelajaran abad ke-21 bermaksud guru menggunakan kaedah PDPC berpusatkan murid, student centered. Ni dia punya keyword dia, student centered. Serta menekankan elemen membina kemahiran berfikir arah tinggi, student centered, kebat. Ini contoh dia. Round table. Murid duduk dalam kumpulan, guru bagi topik. Secara bergilir, murid mencadangkan satu idea, bincang. Murid guna pen. Jadi dia tulis lah, dia tulis atas kertas maju ke, lepas tu dia bentang kat depan ke, dia presentation lah ni. Think, pair and share. Guru bagi topik, murid berfikir dalam jangka waktu tertentu. Lepas tu dia berkongsi sama kawan-kawan dia. Lepas tu berkongsi dalam kelas. Think, pair and share. Hot seat, bukan letak api bawah ni. Berasap punggung. Murid membuat bacaan secara individu atau perkumpulan. Murid akan duduk di kursi menjadi pakar. Jadi kawan-kawan dia akan tanya. Ataupun dia dipanggil role play lah. Hot seat ni role play lah. Kita suruh dia bercerita, suruh murid baca tentang tentang tajuk tu, ataupun tentang kalau pendidikan Islam ni tentang satu hukum. Lepas tu dia duduk kat depan tu, dia jadi qadhi ke, dia jadi ustaz ke. Yang lain tu pakat tanya dia. Kita tengok dia menjawab, kan? Dan kita boleh bagi soalan tu dekat ahli kumpulan lain. Kita suruh dia tanya kawan dia, kan? Jadi kalau dia jawab tak betul, kita betulkan lah. Kita tolong. Jadi kita jangan kita duduk diam tengok saja. Kita tu sebagai facilitator. Kita jawapan tu, tapi gunalah psikologi. Jawapan tu betul. Jangan terus downkan semangat dia. Jawapan tu betul, tapi jawapan yang lebih tepat, kan? Itulah. Deklamasi, sajak dan nyanyian. Dalam bahasa Arab ni, tengoklah ni maharah apa? Maharatul kalam, kan? Ini tambahlah, tak ada dalam turuk tadis yang saya share sebelum ni. Sebab itu nota lama. Sebelum zaman diperkenalkan bahasa Arab contoh macam ni. Tajuk diberikan, murid membuat persembahan dalam kelas. Ada tajuk hiwar, kita datang depan kelas, kita suruh dia rakunkan, ada evaluasi markah, merit ke apa ke, role play, bentar presentation, tapi tak sebenarnya ICT, menyekat ke, kertas ke, dilukis ke. Kadang-kadang murid dia ada bakat, tapi kita downgrade dia. Dia pun jadi
dia pun senyap je lah. Dia punya bakat lagi banyak daripada kita. Contoh pengajaran berdasarkan aktiviti. Ya. Dia balik rumah. Tapi janganlah bagi aktiviti yang faham-faham lah. Yang duduk asrama ni kadang-kadang dia balik rumah dia tak sempat pun. Aktiviti kalau boleh di sekolah pun dah boleh. Ya. Akhbar-akhbar pendidikan, berita harian dan sebagainya. Minta sekolah beli ataupun kita letak di bilik sumber. Kita cari kat situ. Gunakan sebaik mungkin ruang yang ada dalam sekolah tu, di bahagian belakang tu. Ni bahagian bahasa Arab kosong je. Tak pernah bertukar setahun tu. Sebulan sekali tukarlah. Ataupun notice board yang ada kat sekolah kan. 3 stray, 1 stay. Kaedah pembelajaran kumpulan, hasil ditampal. Jadi ahli kumpulan di situ, ahli lain bergerak tengok. Jadi setiap kumpulan akan ada wakil duduk di situ, tapi kumpulan lain dia akan pergi soal kumpulan lain. Ini macam galeri lah. Macam galeri lebih kurang lah. Sebab tu dia panggil 3 stray, 1 stay. Sebab 4 orang. Mungkin kalau 5, 4 stray, 1 stay gitulah. Senang tukar nama gitu je. Penyelesaian masalah, simulasi, kajian lapangan, eksperimen, inquiry penemuan. Inquiry penemuan ni lebih pada sains lah. Dia kaji dulu apa masalah yang berlaku. Lepas tu daripada dapatan dia faham, oh macam tu berjadinya. Kalau Nahu, dia tengok dulu kenapa jadi salah ni, lebihnya sama-sama dia, oh rupanya yang betul macam ni. Jadi bila dia dapat, dia macam, kalau dalam kaedah Nahu, sahih al-akhta'. Kenapa salah? Lepas dia cuba buat pembetulan. Lepas dia buat pembetulan, dia sendiri dapat tahu, oh salah sebab yang betul ni. Salah ni. Itu dia panggil inquiry penemuan lah. Kalau dalam sains, dia buat masuk makmal. Contoh pengajaran yang ni, peta IT lah. Tengok peta lah. Peta circle map ke tree map dan sebagainya. Biasanya untuk guna untuk presentation, grafik dan sebagainya. Peta minda, peta carta, peta alih. Itu ikut kreativiti. Okay. Jadi aktiviti PK21 dalam PDB Bahasa Arab ni, kalau nak kata jangan cakap tak tahulah sebab bahan tu banyak dalam internet. Cuma kita boleh ambil aktiviti, kita dah boleh Google dah ada banyak bahan tu. Cuma kita boleh ubah sesuai mengikut kreativiti kita. Kreativiti. Kemudian kita buat bahan tu banyak. Kawan kita pun banyak. Tapi kita suka working in silo. Kita boleh berkongsi sama kawan-kawan kita. Kita pun tak letih. Kita pun dah buat lesson plan tu. Kita boleh gunalah lesson plan berkongsi dengan kawan-kawan kita. Kemudian kementerian ada buat latihan. Macam kelas ICC ini salah satu daripada latihan lah. Belajar dan ikut latihan. Sumber pembelajaran terbuka dalam internet, dalam YouTube, Google dan YouTube dah boleh jumpa. Yang penting yang ni, teruskan membaca. Sebab bahan ni dia sentiasa berkembang. Okay. Okay. Selamat. So, dalam BK21 ni lah dia punya bahan-bahan ni berkaitan dengan PK21 ni. Okay. Sekejap saya nak tengok PK21. PK21. Okay. Saya share ni dalam WhatsApp. Baca yang ni. Tapi nanti masa nak periksa nanti kadang-kadang baca seorang kan. Banyak nak baca kan. Jadi salah satu cara ulang kaji tengok balik YouTube tu lah. Kadang-kadang yang saya terang tu tak ada dalam slide. Saya dah share. Okay. Bahan yang terkini lah yang saya add. Saya add on dalam syllabus PDLA 2102 ni. Okay. Kalau di kementerian memang dah ada benda gini. Okay.
yang lesson plan dengan tu dah siap ke? Dengan aktiviti kumpulan tu? Belum, Doktor. Belum. Belum. 3 kumpulan. Belum Doktor, belum. Jadi gunakanlah masa petang ni, siapkan 3 aktiviti individu dan juga berkumpulan tu. Okey, apa-apa tanyalah, tanya dalam ni, saya online je dah. Dekat sini. Kita tengok video sikit lagi. Video apa kat sini saya boleh tengok. Attendance jangan lupa minggu depan siap ni. Ni saya share gambar ni. Ni salah satu gambar yang saya share dalam YouTube ni, Abul Aswad Ad-Duwali Al-Khalid bin Al-Farahidi ni boleh ambil print. Letak kat sekolah ataupun bagi cantik sikit kan. Bengkel YouTube yang saya share dalam bengkel ni saya dah ceritalah dalam ni Kolegium okey. Saya nak share gambaran baca ni yang mana? Cikgu Zuliana ni sekejap. Okay, kita tengok satu video sebelum kita sambung aktiviti untuk siapkan assignment ni. Kita tengok satu video. الأفلام دورائيمون ونوبيتا. يعلم بالقدر فوقانيا جدا يترك أشياءه مبعثرة في الغرفة ولا بلد. دورائيمون أنت بطيء جدا يا نور. من منكم تعرفون أين الأسماء في هذه الجملة؟ ارفع يدك. أنا أقول لك تفضل. أيوة، هذا صحيح؟ أيوة، صفق يدكم جميعا. اليوم سندرس عن نوع الاسم. هناك قسمين، الأول اسم جامع والثاني اسم مشتق. فهمتم؟ الآن أريد منكم جميعا ابحث في الكمبيوتر أم في فروغ VLE أم في كي صرف كلاس أم في أي الإنترنت عن الموضوع اسم المشتق. اوكي، هذه المجموعة أريد منكم تبحث عن الموضوع اسم فاعل، المجموعة الثانية اسم المفعول، المجموعة الثالثة اسم الزمان والمكان، المجموعة الرابعة اسم الآلة. Dahulu maf'ul. Maktubun. Daraba madrubun. Masih من عندكم بطاقة أخضر إلى هناك؟ يلا الآن. من عندكم بطاقة أحمر؟ من أحمر؟ أوكي، إلى هناك الأخضر الفاتح إلى هناك. يلا الآن. PL 3 huruf ni kita tambahkan mim dan waw. Nasara dan Nasara itu. Kembali ke tempat asal. يلا الآن. والآن أريد منكم جميعا يشاركون ما هي المعلومات التي قد وجدتم من مجموعة.
Aziz yang jarang ni ada 6 dalam ni. Kaedah sini. Kalau macam sifat yang jadi. أيوة الآن أريد تقييمكم للتقييم في هذا الدرس. أريد منكم ضع الحروف كهود. 2 1 Okey, go. Boleh tu, minum kau. Baik tak tadi, baru kita player. Sepak bola dia back. Mabek. Okey, Zibra, okey. Okey, sepak ba. Sama ya lindu. Aku mati ya lindu. Barakallah. Okey. Semangat. Mumtaz. Okey, syukran. Hal fahimtum madza darasna? Fahimna. Kita ke al-afdal. Asman. Macam mana? Dapat idea tak? Nampak kan? Nampak? Itu salah satu cara lah. Jadi saya tunjuk slide. Nampak dah aktiviti tu. Lepas tu saya tunjuk web. Dapat banyak lagi idea. Tengok YouTube nampak terus dia buat macam mana. Jadi cara cepat je nak bagi nampak. Takut nanti kena observe ke apa kan. Nampak apa Google dan YouTube. Tengok dia buat tu nampak. Yang tadi tu dia dah masuk dah. Aktiviti dalam tu ada aktiviti, nampak bahan apa yang dia sedia. Kan dia sedia yang 3 kad warna tu. Lepas tu dia letak setiap kumpulan dia letak satu apa. Kena ready lah benda tu kan. Whiteboard. Kalau 3 kumpulan 3 whiteboard tu asing ada. Dia tak ada berebut whiteboard kat depan tu semua. Kalau melainkan dalam kelas tu whiteboard panjang. Kan. Lepas tu ada pen. Kalau boleh pen tu warna lain-lain. Dia tulis jawapan dia kan. Lepas tu dia guna makna dia bersedia. Jadi kalau boleh buat macam tu masa teaching practical nanti memang insya-Allah lah lantangan lah berjaya lah tu. Tapi macam tadi banyak sangat takut macam tadi dia dah memang berpengalaman kan. Dia berpengalaman dia takut nanti jadi kena bersedia betul-betul lah tu salah satu cara lah tu salah satu cara yang video yang bagus lah dia sebenarnya nak jadi macam tu dia bukan datang sekaligus tu pandai. Dia kata apa? Pengalaman lah. Dia try and error. Okay. Sekarang saya share satu video daripada UPSI. UPSI ni Universiti Pendidikan lah. Universiti Pendidikan. Jadi dia dengan UIA dia memang ada benda membuatlah tentang apa yang aplikasi reminder tasrif yang antum mampu buat tersebut.
Permainan ni dinamakan sebagai gamifikasi. Permainan aplikasi papan permainan touchscreen. Dalam satu pop ni, dia semuanya pasal touchscreen. Antaranya Fa'il, Fa'il Madi, Fa'il Mudhari', Isim Fa'il, Maf'ul dengan Masdar. Jadi, biasanya permainan ni susun perkataan mengikut warna. Contoh kalau warna kuning ni ajwa, jadi dia akan susun lah. Contoh? Okey, sekarang ni ada tahu misal ada huruf ilah di awalnya, ajwaf huruf ilah tengahnya, nakis huruf ilah di akhirnya. Faham kan? Pernah belajar tak? Tak boleh kita mana kan? Mudha'af ada huruf sabdu. Ini salim tak ada huruf. Afwan. Puasa dia jumpa dapat. Rendah. Saya tahun 6. Di tahun 6 tu murid saya buat ciptakan 5 murid. Boleh ambil salah satu tak? Memang untuk ambil. Okey. Saya bagi. Terima kasih. Ya tapi minta tanda tangan di situ lah. Okey. Dia pembinaan ayat untuk baca saja. Ya. Penggunaan ni macam mana? Boleh akak terangkan tak? Kalau macam di universiti ke yang pada Islam tu ya, dia guna transliterasi kan selalu. Macam syarah baca ke ataupun murid guru baca, saya tak guna. Boleh tengoklah video tu. UPSI dia ada buat banyak inovasi macam tu lah. Idea tu boleh digunakan untuk kita mengajar sorof ke, mengajar nahu ke, jadi dia ada kad dia. Macam Dr. Warus dia ada buat tasrif, boleh tengok dia punya blog dia. Okay, ini game yang saya buat dengan Usim tu lah. Ini dia panggil, salah satu lagi cara ialah menggunakan permainan papan. Apa dia panggil dalam bahasa Inggeris dia ni? Game board. Game board ni lah, cuma game board ni untuk sekolah rendah darjah 6 pun tinggi juga. Tingkatan okey lah, dia ada basic bahasa Arab. Game board ni salah satu lah. Okay. Dan kita boleh buat game board sendiri. Kita boleh buat game sendiri. Kita buat satu board besar. Kan? Cuma soalan-soalan kita ubah lah. Dan kita boleh main. Dia boleh buat satu board besar, 2-3 side. Dia boleh main kat luar. Dia belajar bahasa Arab dalam kelas, dia boleh belajar bahasa Arab, 2 kelas gunakan aktiviti. Lepas dia main, dia belajar. Tak payah bukan kita susah-susah. Kita permudah cara. Dia explore dulu, lepas dia belajar. Itu dia panggil penemuan inquiry. Kan? Cuma dia punya cabaran dia nak prepare bahan mula-mula tu dah. Tapi bila bahan tu dah lama kita buat, setahun lah struggle lah kan, dah siap bahan tu, lama-lama kita ulang balik guna benda tu je dah. Cuma kita kena update dia punya content tu. Okay. So saya harap yang PK21 ni membantulah apa yang saya nak sampaikan idea dalam subjek ni. Secara keseluruhan saya dah sharekan benda-benda penting yang perlu tahu dalam subjek ni. Okay. Mana dia punya dari segi PowerPoint nampak So untuk kuis ni baca yang ni ada yang saya dah share ni, Al-Manhaj Ad-Dirasi. Ada satu lagi tu mafahim. Mafahim tak payah. Istilah-istilah tak payah hafal lah. Manhaj Ad-Dirasi nak baca. Kemudian ada dekat sini saya share manhaj. Manhaj ni ada dua, dia ada dua PowerPoint pasal manhaj. Baca yang tulis Arab tu, Al-Manhaj Ad-Dirasi. Okey. Kemudian ada turuk tadris, Dr. Arifin turuk tadris. Tariqah nahwa terjemah, tariqah mubashirah, tariqah intiqaiyah, tariqah sam'iyah basariyah, ya.
Ni ada 4 sini. Dr. Arifin istimak, Dr. Arifin kalam, Dr. Arifin kitabah ni, tariqah lah, tariqah istimak, tadris istimak, tadris kalam, tadris qiraah, tadris kitabah. Okey. Ni anwa' ni anwa' apa Yang ni tak payah. Anwa' al-manahij tak payah. Manhaj munfasilah, manhaj mihwari, nazariyah furu' ni tak payah Ya, saya sebut terus terang tak payah Okey. So yang kena baca 1 2 3 4 istimak wa kalam qiraah kitab 4 turut tadris dengan al-manhaj ad-dirasi tambah PK 21. Okey. PK 21 yang saya share dalam ni, saya dah tambah dalam ni. Okey. PK 21. 21 ya. Okey. Jadi minta siapkanlah aktiviti seterusnya ialah menyiapkan bahan masing-masing. Okey. Tu kasihan minggu depan last ni tak ada dah. Kelas express ni. Uh, 21 window ini dua orang dah bagi email nasyid iklan aktiviti. Ini lesson plan ni 3 kumpulan ni present minggu depan InsyaAllah. Lesson plan mikrotik ni ini minggu depan. Quizzes ni terpulang, saya akan bagi link lepas ni. Okey. Doktor, maksudnya lesson plan tu, kita present lesson plan tu ke? Lesson plan tu nanti kalau bolehnya email dululah sebab nanti ICCE dia nak juga markah banyak berapa 30 ke tadi? Lesson plan 20. Kita mana bukti? 20 30. 20. 20. Jadi setiap kumpulan akan buat kumpulan satu lesson plan, kumpulan satu. Lesson plan kumpulan ni itu email ataupun hantar dalam tu tak apa, dalam WhatsApp group ni. Yang presentation micro teaching tu hantar link masuk dalam YouTube ke apa ke. Okey. So nanti saya kena susun aktiviti kumpulan bulan tu bulan 3. Lepas tu aktiviti tu saya submit dengan markah, nanti saya akan submit bukti aktiviti, markah, kehadiran. Okey. Kehadiran tu nanti saya macam mana 4 tu. Yang penting ada pagi petang. Doktor, katanya micro teaching kena present by individu lah kan sebab nak kena hantar dekat YouTube. Micro teaching kumpulan lah, cuma bincang lah macam mana nak combine tu. Oh, okey. Yang individu yang 3 tadi, yang satu yang nasyid, iklan dengan apa? PK 21 aktiviti. Aktiviti nasyid PK 21. Yang micro teaching lesson plan buat dalam kumpulan. Macam mana nak buat kumpulan tu buat video masuk MP4 tu ke? Ya, buat video. Presentation. Dengan slide tu lah. Okey. Buat sama-sama lah. Jadi kumpulan lah kalau nanti dalam video tu masuklah nama masing-masing. Jadilah video macam mana ke. Video mengajar kan doktor? Mengajar ke ataupun slide boleh masuk rakam muka sini cakap. Jadi setiap kumpulan ada. Okey. Maksudnya boleh buat macam kita buat slide, lepas tu kita ada suara dalam slide tu. Boleh. Okey. Okey. Sambung lepas ni lah sebab perlukan banyak masa tu So present minggu depan
saya akan share, saya akan bagi link quiz online lepas ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita offline dulu. Okay. Dan kita sambung aktiviti kita asynchronous. Kita sambung tengok. Saya akan share link dalam Okey, terima kasih. okey. Okay, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sekejap. Saya ni nak letak minggu lepas saya tak letak gambar ni. Mana ni? Dia nak tengok juga main screen ni. Saya parking sini dulu lah. Print screen gambar. Okey. InsyaAllah ila liqa. Kita sambung. Saya akan bagi link quiz ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Doktor.